Baik ya, kita boleh mulakan hari ini, iaitu kuliah hadis Kitabul Hajj, ya, berkaitan dengan haji. Boleh bariskan bab Kitabul Haji min babu fadlihi wa bayani man furida alaihi. Tajuk dia iaitu bab keutamaannya dan keterangan orang yang diwajibkan dia ke atasnya. Bab keutamaannya dan keterangan orang yang diwajibkan dia atasnya. Ini tajuk kecil dia lah. Tajuk besar dia Kitabul Haji, iaitu berkaitan dengan haji. Ya. Baik, 726. Siapa nak baca buka mic ya. Jadi kalau semua buka nanti bising. Siapa nak baca silakan buka mic. Hadis 726. Okey. Okey, sila. Ya. Catatkan 726. Ya, hadis 726 hadis sah. Matan dia menerangkan bahawa umrah boleh menjadi penebus dosa dan haji mabrur mendapat balasan syurga. Hukum sebagai satu ketentuan. Baik. Haji adalah di antara rukun Islam, iaitu menunaikan haji. Ya. Sekali, sekurang-kurangnya sekali seumur hidup. Yang lain itu adalah sunat. Yang wajib itu sekali. Haji yang mabrur artinya haji yang penuh dengan kebajikan. Bukan haji yang penuh dengan kekejian, umpatan dan berbagai-bagai. Ya. Dan haji yang tidak diterima seandainya ia riak, ya, maka haji itu tidak diterima sebab nak menunjuk-nunjuk. Ya. Dan haji juga tidak perlu nak diletakkan pada nama. Ya. Perlu kita punya IC nak diletak haji ataupun hajah. Ya, tak perlu. Jadi ya, haji ini sama juga dengan solat, puasa. Ia adalah ibadat. Jadi ibadat ini tak perlu kita nakkan nama. Kalau kita solat 5 waktu, adakah kita nak perlu namakan solat Robiah contohnya. Kalau puasa sebulan, maka dapat nama puasa Ahmad. Ya. Kalau haji Ahmad, Hajah Robiah. Jadi sebenarnya gelaran-gelaran itu orang nak panggil tak panggil lah. Mungkin dia nama tak ada, tak tahu, dia panggil lah haji ataupun hajah. Tapi kalau seandainya kita marah, masa muka, tak dipanggil haji atau hajah, ini dah riak namanya. Ini akan merosakkan ibadat kita.
ya pergi haji itu banyak belanja. Tapi ya yang nak membatalkan dia mudah saja. Sebab itu ya nak dapatkan haji mabrur ni penuh dengan ikhlas. Ya, bukan kerana nak menunjuk-nunjuk. Ya, nak riak tu menunjuk-nunjuk lah. Ya. Jadi nak dapatkan haji mabrur macam mana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya. Rasulullah SAW juga tak pernah 2 kali haji, dia haji sekali itulah. Ya, haji wida. Haji itu haji pertama kali dan haji selamat tinggal itulah. Ya, haji wida. Dan begitu juga umrah. Ya. Biasa haji ni ada umrah. Ya. Dan ya, di umrah ini ya, bila dikaitkan dengan haji dia jadi ya, rukun wajib ya, ditunaikan. Tapi kalau seandainya selain daripada itu bukan musim haji, ya, umrah itu dikatakan sebagai ya, sunat buat kita ya, untuk melakukan umrah ya. Baik ya. Jadi mula-mula hadis yang dibaca tadi ia adalah menunjukkan sesuatu ya, hikmah, kelebihan melakukan haji. Sebab haji mabrur tidak lain melainkan balasannya syurga. Ya. Nah. Baik, hukum ya. Hukum sebagai satu ketentuan. Baik, sambung lagi. Siapa nak baca? 727. Silakan. Okey, sila. Ya. Sorry. Ya. Ringan sikit asalnya. Ya. Ya. Asal. Ejaan tu ikut Arab, alif sod. Ya. Alif sod tu asal, ya. Ringankan je asalnya, ya. Baik ya, 727. Catatkan hadis sah. Matan menerangkan bahawa perempuan juga wajib mengerjakan haji. Hukum sebagai satu ketentuan. Baik. Dalam hadis ini diterangkan bahawa Aisyah yang bertanya kepada Rasul tentang jihad. Ada ke jihad untuk perempuan? Ya. Kata Rasul, ada atau iya. Jihad tanpa peperangan. Iaitu ya, al-hajj, haji, wal umrah dan umrah. Ya. Nah, sebabnya kenapa dikatakan haji dan umrah itu jihad? Ya. Artinya, ya, seseorang terkadang dah biasa selesa, senang, ya, dah biasa senang, selesa hidup, berjalan pun selesa, ya. Tapi bila mengerjakan haji, terpaksalah bersesak-sesak, ya, bersusah payah. Ya. Pendek kata, tak pernah kadang dirasai kepayahan di tempat sendiri. Kat sana terasa begitu payah sekali. Kadang nak buang air pun ya begitu payah, susah, terkadang terpaksa beratur panjang. Ya. Dan berbagai-bagai lagi kesukaran-kesukaran yang terpaksa ditempuh. Ya, mungkin kecekalan bagi orang lelaki ya berbeza ya dengan orang perempuan. Ya, perempuan ni ya ada sifat ya kelemahan. Jadi bila nak menempuh hal-hal macam itu,
rasanya begitu berat buat dia. Jadi, ya, ingat, bau itulah jihad. Maka harungilah, ya. Kerana kita nak melakukan ibadat. Siapa yang dah pernah pergi itu, ya, maknanya dia telah, ya, rasalah macam mana kepayahan, ya, ketika kita mengerjakan haji, ya. Sebab itu kadang sesetengahnya mereka pergi haji duduk saja di hotel, ya, dia tak sanggup nak merempuh manusia yang, ya, berbilion agaknya, ya, ramainya. Jadi, ya, tak sanggup nak merempuh, tak sanggup nak susah payah, duduk jelah kat hotel. Ya, orang habis haji, dia pun ikutlah balik, sama juga. Ya, balik dapatlah nama hajah. Ya, tapi duduk hotel je, tak pernah keluar. Ya, takut nak menempuh kesukaran itu. Ini balik pun dipanggillah hajah. Ini, ya, menipu diri sendiri. Jadi jangan lakukan demikian. Kalau betul nak melakukan haji, kita sanggup bersusah payah. Ya. Kepayahan itu adalah satu pengalaman sekali seumur hidup. Ya. Jadi yang wajib itu sebab sekali. Jadi yang sekali itulah, ya, kita perlu, ya, bersungguh-sungguh. Ya. Tak tahu lagi kita boleh pergi ke tidak. Jadi kita fikir macam tu. Ya. Baik, 728. Teruskan. Okey, sila. Dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, seorang Arab mengatakan Nabi SAW. Baik, catatkan dulu hadis 728, hadis lemah. Matan, hadis pertama dan kedua menerangkan umrah itu tidak wajib. Hadis ketiga menerangkan wajib. Hukum sebab umrah itu wajib. Al-Baqarah ayat 196. Jadi, kesimpulan bahawa yang kita baca hadis 728 ini adalah hadis yang lemah atau dhaif. Maka, ya, yang sebenarnya dalam hukum umrah ini, ia adalah wajib berdasarkan ayat Quran ayat 196. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah kerana Allah. Ya. Orang yang haji tamattu, ya, maka dia wajib melakukan umrah dulu. Ya, lepas tu baru dia melakukan haji. Jadi, ya, lepas melakukan umrah, haji tamattu ni, tamattu bersenang-senang sebab datang awal. Ya, jadi bila datang awal ni, masa contohlah kapal pertama, kadang kita nak menunggu sebulan. Ya, bila sebulan, ya, kita tak boleh haji ifrad. Ya, jadi kita kena haji tamattu. Sebabnya masa tu begitu lama. Ya, kalau kita nak pakai ihram sebulan ni macam-macam bantang larang. Jadi kita kena haji tamattu.
Haji tamattu ini kita kena lakukan sampai sana al-lakun umrah. Jadi itu wajiblah umrah ni tawaf dan sa'i. Ya, itu umrah. Kemudian tunggulah 8 Zulhijjah. Bila dah sampai 8 Zulhijjah, kita pun mulakan haji. Jadi dalam kekosongan tu buat apa? Kita boleh solat 5 waktu, boleh baca Quran, boleh jalan-jalan pasar, shopping sana, shopping sini, tak kisahlah. Ini namanya tamattu. Kemudian bila 8 Zulhijjah, berkemas kembali melakukan memakai ihram dan kita pun mengerjakan haji. Jadi itu dikatakan umrah itu wajib. Mana yang ada ni lemah? Lemah tu dhaif lah. Dhaif. Baik, kita sambung. Oh, hadis ni ada sambungan tadi ya. 728A. Siapa yang baca tadi? Teruskan. Sama balik. Jadi kalau kita melakukan haji itu dengan umrah, itu jadi dia fardu. Jadi hadis ini dia punya hukum samakan dengan yang atas. Artinya 728 dengan 728A sama. Okey, sekarang 729. Silakan. Orang yang sama pun tak apa. Sila. Satu lagi. Ya. Baik, catatkan 729 dengan 730 hadis boleh dipakai. Matan menerangkan makna as-sabil. Yang ada di surah Ali Imran ayat 97. Yaitu bekal dan perjalanan. Bekal dan perjalanan. Hukum sebagai satu ketentuan. Baik. Dalam Quran, ia menerangkan perkataan as-sabil, mengikut dalam ayat 97 surah Ali Imran. Jadi dalam ayat itu menerangkan tentang perkataan sabil. Jadi bila disebut sabil, ayat 97. Bila disebut tentang sabil, apa arti sabil tu? Dalam Quran kan diterangkan walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah mewajibkan ke atas manusia berhaji ke Baitullah.
ya, ke atas orang yang berupaya jalan kepadanya. Jadi perkataan sabil itu jalan. Ya. Allah mewajibkan haji kepada manusia, ya, bagi orang yang berupaya jalan kepadanya. Jadi apa makna jalan? Jalan itu, ya, tafsiran mengikut hadis ini ialah, ya, bekalan dan perjalanan. Ya, kita ada bekal. Dan, ya, perjalanan, ya, ada kenderaan. Contohnya, kalau yang dekat tu jalan kaki lah, ya, mampu ke sana. Ya, jadi kalau yang jauh tu adanya bekalan dan kenderaan. Jadi perlu diingat juga, ya, tentang keupayaan bagi orang yang berupaya. Berupaya jangan nak kita fikirkan atau pentingkan diri sendiri. Kadang setengahnya mereka pentingkan diri sendiri. Contohnya, ya, dia berhaji. Dia ada keluarga. Dia ada anak, ada isteri, contohlah, ya. Dia pergi haji. Sedangkan yang ditinggal, ya, tidak ada bekalan. Ya, selama kalau dulu 3 bulan, ya. Dulu 3 bulan naik kapal laut, 3 bulan. Ya, dia pergi haji. Tapi yang ditinggal ini tidak ada bekalan. Habis nak makan apa yang ditinggalkan ini? Ya, minta sedekah sana, sedekah sini. Ya. Jadi tak boleh macam tu. Itu artinya dia tidak cukup bekalan. Bekalan ini untuk kita yang pergi dan bekalan untuk yang kita tinggalkan. Ya, bila kita pergi, kita rasa jiwa kita tenang. Yang ditinggalkan dah cukup nafkah. Ya, artinya kita dalam perjalanan pun senang. Ya. Jadi kalau kita berjalan, tapi yang ditinggalkan, ia menderita. Kita sebenarnya pun tidak senang. Ya, perjalanan kita juga tidak membahagiakan sebab kita terfikir, ya, yang ditinggalkan tu nak makan apa, nak itu ini, terfikir. Sebab itu kena perkataan sabil ini ialah bekalan dan perjalanan. Ya. Jadi bekalan ada pada kita untuk kita pergi dan balik. Dan yang tinggalkan juga, ya, siap bekalan, ya, supaya dia selesa dan kita juga selesa. Kalau sekadar macam, ya, biasanya orang Pakistan, ya, orang Pakistan atau India, dia ni, ya, terkadang pergi haji, dia hanya yang penting dia boleh dapat tambang ke sana. Jadi bila ke sana, dia sampai ke sana, dia kat sana, dia tidak ada bekalan. Jadi apa yang dibuat? Dia minta sedekah sana, minta sedekah sini. Itu sebenarnya tak cukup bekalan. Dan orang macam itu dikatakan tidak berkemampuan lagi. Artinya dia tidak wajib, ya, untuk pergi haji. Kelebihan haji ini, ya, dia bukan macam solat, ya. Kelebihan haji ini, kalau orang yang man istata'a ilaihi sabila, orang yang mampu. Kalau tak mampu, dia tak wajib dan tidak berdosa. Dia jumpa Tuhan pun dia tidak berdosa sebab dia tidak mampu. Ya. Kalau sekarang ni mampu, tapi kita punya daftar, ya, tengok-tengok tarikh dah mati dah. Kita dah mati dah, tak ada kat dunia dah. Kalau ikutkan sekarang ni, kalau orang daftar, kita tengok tarikh bila kita haji. Ni dapat haji. Tengok tarikh tu kita dah tak ada dah kat dunia. Tarikh dah melepasi umur kita. Ya. Jadi macam itulah giliran sekarang ni orang pergi haji. Ya. Jadi artinya kita sudah mampu berusaha untuk pergi, tapi giliran kita ni tidak mengizinkan kita. Kita tak pergi, tak wajib. Ya. Tapi kalau dah diseru, dah dapat seru, ya, panggilan Allah Ta'ala, ya, walau macam mana pun, ya, kalau dah jadi tetamu Allah tetap, ya, dapat pergi. Ya. Itulah dia. Okey, faham, ya, tentang itu. Ya, jadi itulah tafsiran sabil. Jangan pentingkan diri sendiri. Ya. Lagi hadis berapa ni? 731. Siapa nak baca? Silakan. Okey, sila.
Ya, rauha. Okey, catatkan 731. Hadis sah. Matan menerangkan anak-anak yang belum baligh. Anak-anak yang belum baligh boleh naik haji. Hukum sunnah. Jadi berdasarkan kepada hadis yang dibaca tadi, bahawa anak kecil adakah dia dapat haji? Maknanya haji, tapi ganjarannya kepada yang membawa. Maknanya ibu tadi yang membawa, maka ganjarannya ialah pada ibunya. Kalau ayahnya yang membawa, maka ayahnya yang dapat pahala. Itu dikatakan haji kecil. Haji kecil ini, dia kena wajib haji lagi bila dia sudah balik. Jadi kena tahulah. Jadi kalau dia dah haji kecil, dia tak wajib lagi. Sebenarnya dia wajib. Kalau dia sudah balik, dia wajib haji lagi. Tapi semasa kecil tu, orang tuanya yang membawa tu dapat pahala. Dapat ganjaran. Okey, kita teruskan lagi. Selanjutnya, siapa nak baca? Boleh buka mic. Okey. Samalah. Sama. Sebab umrah tu ada tawaf, dia terpaksa dukung anak tadi, adanya sa'i. Jadi ganjaran tu dapat kepada yang membawa. Lagi? 732. Okey, sila. Nah, satu lagi, sebab dia ada kaitan. Kejut. Okey. Catatkan 732 dengan 733. Hadis sahih sanad. Sahih sanad, dhaif matan. Sahih sanad, dhaif matan. Sanad tu daripada simpulan tu sahih. Matan tu isi isi dia tu dhaif. Okey, itu hadis Dia punya matan
Ini hadis ni dua-dua ya, tulis 732 dengan 733. Ya. Sama hukumnya. Matan dia sekarang tulis, matan menerangkan seseorang boleh menghajikan orang lain hukum sebab tidak boleh, koma, kerana bertentangan dengan surah An-Najmi ayat 39. Ayat 39. Okey, saya mak semula. Ya. Jadi hal berkaitan dengan menghajikan, ya, dengan menghajikan. Jadi dalam hadis ini dikatakan hukum menurut hadis iaitu sahih isnad dhaif matan. Artinya sanadnya sahih tapi segi matannya lemah. Kerana hadis sahih dia tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran. Jadi bila hadis sahih bertentangan dengan Al-Quran, seolah-olahnya hadis itu lebih tinggi ya daripada Al-Quran. Jadi berdasarkan ilmu hadis, ya, hadis yang sahih itu dia tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran. Al-Quran menerangkan, ya, surah An-Najmi ayat 39, wa laisa lil insani illa ma sa'a. Tidak ada bagi manusia melainkan apa yang ia usahakan. Ya, dalam segi amal, maknanya untuk akhirat, apa yang dia usahakan, itulah yang dia dapat. Kalau dia tidak usahakan, ya, dia tidak boleh dapat. Jadi, ya, hal dunia boleh bantu, tapi hal akhirat ini, ya, masing-masing kena ya bertanggungjawab dirinya dengan Allah Ta'ala. Allah fardukan solat untuk dia. Allah fardukan puasa untuk dia. Allah fardukan haji untuk dia. Jadi, artinya masing-masing ya kena melakukan apa yang difardukan itu. Kalau semua boleh bagi upah, ya tak payahlah kita beramal. Kumpulkan duit banyak-banyak, ya tak payah beramal. Ya, nanti bila dah mati wasiatkan. Ya, ini bagi dekat sekolah tahfiz sana, sekolah tahfiz sini dan sebagainya. Suruh bacakan, ya, suruh hajikan ke, suruh solatkan ke, bayarkan solat, ya, suruh bayarkan puasa. Kalau macam tu mudahlah masuk syurga. Main bayar je, main upah je, ya. Di situlah keadilan Allah Ta'ala. Jadi Allah katakan tidak ada bagi manusia melainkan apa yang ia usahakan. Tetapi ya tetapi ada juga yang boleh ya yang membolehkan hal menghajikan ini, iaitu hanya ya anak kepada orang tuanya. Contohnya si anak tadi si orang tua ini dia sudah ya berwasiat, ya, contohnya dia kata Ali mak ni ya tak mampu lagi nak melakukan haji, ya, kalau kau besok ada kemampuan hajilah untuk mak, contoh, ya, mak dia sudah berwasiat macam tu. Di situ, ya, di antara ulama juga membolehkan si anak ini menghajikan untuk orang tuanya, tetapi mengikut hadis, ya, si anak itu mesti berhaji dulu. Dia lakukan haji dia dulu, baru lain tahun dia hajikan untuk mak dia. Itu pun hanya kaitan emak dengan anak atau ayah dengan anak. Orang lain, ya, dia tidak boleh menghajikan orang lain pula.
Ya. Jadi jadi ya kita perlu tahu ya hal ini ya dah jadi satu bisnes. Bisnes. Ya bisnes. Ya bisnes yang menguntungkan. Jadi orang yang tidak memahami hal ini, ya mereka berlumba-lumba nak minta tolong hajikan. Hajikan mak dia itu ini. Tapi bukan dia. Diupahkan dengan agensi-agensi. Ya, dekat sana, ya diupahkan dah adalah pelajar contohnya, ya 2 orang. Diupahkan dengan pelajar tu untuk buatkan haji. Yang disenaraikan oleh agensi ini ada 30, 40 ataupun lebih daripada itu. Yang menghajikan 2 orang je. Logik tak? Ya, itu bisnes. Ya. Ya. Itu pun wallahu alam. Ya dibuat ke tidak kita tak tahu, kita tak nampak. Ya. Tahu-tahu dah dapat sijil dah keluarga kita. Sijil dah dihajikan. Samalah. Tak boleh lah, samalah macam tadi. Ya. Itu pun sebenarnya tak wajib. Sebab tak ada wasiat. Jadi itu kita kena faham. Haji ni asalnya wajib. Tapi bagi yang mampu. Kerana dia tidak ada kemampuan, ya, dia tidak ada dosa langsung di sisi Allah Ta'ala. Janganlah nak susah payah. Ya. Okey. Dah merebak lah. Haji badal, umrah badal. Ya. Yang kita tak faham jadi badul. Ya. Kan. Jadi maknanya satu lagi kita perlu faham ya. Biasa orang pergi haji ni, orang pergi haji biasa haji tamattu ya. Haji tamattu ni masa banyak ya. Jadi pada masa itu ya banyak kosong, dia buat umrah. Umrah yang wajib dah buat lah. Lepas tu dia buat umrah 1 hari kadang sampai 3 kali. Kata dia umrahkan untuk nenek dia, untuk atuk dia, ya. Kemudian adik-beradik dia, saudara dia diumrahkan, ya. Jadi ada juga nasihat daripada pihak hak tabung haji, ya, jangan terlampau-lampau sangat, nanti letih. Bila letih besok yang wajib tak dapat buat. Jadi memang betul banyak terjadi macam tu. Bila dia lakukan haji, dia dah tak berdaya. Dah keletihan atau kepenatan, dia sudah buat banyak umrah. Ya. Buat umrah banyak. Jadi, ya, bila buat haji, dia tak dapat nak meneruskan haji. Akhirnya haji tak dapat. Dekat hospital je, duduk kat hospital. Ya. Sekarang padahal dinasihatkan. Ya. Jangan terlampau-lampau sangat buatkan haji, buat umrah. Ya. Baik, macam mana pahaman kita? Pahaman kita, ya, haji umrah tu sebenarnya sekali tu yang kita buat sekali tu, itulah umrah kita datang daripada kampung kita. Kita datang daripada negara kita ni, pergi sana kita buat umrah. Umrah itulah sekali untuk kita. Ya. Kemudian kalau kita nak pergi umrah lagi, kita balik kampung kita balik. Balik kampung kita balik, kita baru datang sana, baru kita buat umrah kedua. Bukan kita nak lari ke Tanaim, kemudian masuk lagi buat umrah. Buat Tanaim, umrah. Ya, bukan macam tu sebab kita ni, ya, arah kita daripada kampung halaman kita ke sana kita buat umrah. Sekali tu. Kalau kita nak buat umrah, kita kena balik kampung lagi. Yang lain kalau kita nak buat tawaf sunat lah. Tak perlu. Ya, tak perlu. Ya.
Jadi itu tak ada, ya, tidak disyariatkan macam tu. Jadi yang disyariatkan kita datang sana buat umrah itulah sekali. Lepas tu kan masa banyak, kan? Masa banyak, apa yang kita buat bukan kita buat umrah lagi. Kita dah buat umrah. Kita hanya buat, ya, tawaf. Kalau nak tawaf, tawaf sunat. Ya, kalau nak kita nak apa di situ lagi banyaklah mana hal ibadat, solat 5 waktu bersama dengan imam, kan? Kita baca Quran, ya. Ada masa lapang-lapang berjalan-jalan supaya kepala tak boring, ya. Ya, macam itulah, ya. Hmm. Jadi tawaf sunat tu tak kisah, asal ada masa lapang tawaf jelah. Tawaf sunat, ya. Lagi keadaan sekarang ni pun tawaf pun susah juga, ya. Kalau perempuan bolehlah tahan turun bawah. Kalau lelaki tak ada ihram, dia kena naik atas sekarang ni. Tak boleh tawaf bawah, ya. Jadi tawaf ke atas tahu jelah dia punya jauh macam mana. Hmm. Ya. Itulah bisnes, ya. Ya. Jadi orang-orang yang tak faham macam itulah, jadi, ya, senang nak jual agama, ya. Baik, ya. Kalau berdasarkan kepada ayat Quran tadi, ya, walaysa lil insani illa ma sa'a, mana tidak ada bagi manusia melainkan apa yang ia usahakan. Kalau ikutkan hadis Nabi, ya, bila mati anak Adam terputuslah amalnya kecuali 3, iaitu sedekah jariah, anak yang soleh, ilmu yang memberi manfaat. Ya, mana tak ada lagi. Dia kata Nabi, melainkan 3 perkara itu. Ya. Jadi kita fahamlah hal-hal akhirat ni sebenarnya sukar kita nak main upah-upah macam mana kita di dunia. Ya. Apa yang kita kerjakan untuk akhirat kita, kita akan dapat. Ya. Jadi kalau upah-upah semua yang kaya-kaya ni boleh masuk syurga, kita yang miskin tak masuklah syurga. Ya. Sebab yang kaya boleh upah semua. Ya. Sila. Ya, sebenarnya, ya, kalau duit itu adalah dah jadi hak waris, bukan wasiat dia. Jadi bukan wasiat dia artinya hak waris. Jadi hak waris, maka si anak ni dia sedekah. Jadi sedekah si anak ni sebenarnya dia pun dapat, tak payah dikatakan untuk si mati. Tapi dia bersedekah, otomatis si ibu atau ayah dia dapat. Apa sebab? Sebab itulah yang dikatakan waladun soleh, anak yang soleh. Ya. Maknanya, ya, kalau dengan isteri, ya, itu sebenarnya tak perlu, tapi hanya doa saja. Ya. Jadi walau macam mana pun Allah Maha Adil. Ya. Itu asal harta itu adalah daripada, ya, usaha si suami. Ya. Tapi walau macam mana pun suami ini akan dapat pahala juga sebab sebenarnya hasil dia. Ya. Hasil dia si isteri menginfakkan contohnya. Ya, artinya tak automatik dia pun dapat juga. Ya. Sebab hasil dia, bukan orang lain. Ya. Faham tak? Ya. Ada lagi nak tanya? Kalau tak ada, kita teruskan lagi. Hadis yang ke 7 apa tadi? 734, silakan. Apa? Okey, sila.
Okey, 734 ya, hadis boleh dipakai. Matan, anak-anak yang sudah pernah haji di waktu balik wajib berhaji lagi. Begitu juga hamba sesudah merdeka. Hukum sebagai satu ketentuan. Ya, walaupun hadis ini banyak perselisihan dia, tetapi ya hadis ini boleh dipakai kerana anak yang belum balik, dia belum ada tanggungjawab atau belum ada ditaklifkan dosa pahala. Jadi bila dia dah balik, ya, maka dia sudah bertanggungjawab atas dirinya. Sebab itu, ya, bila dia dah dewasa, dia wajib berhaji lagi, ya. Jangan dia katakan, saya dulu kecil-kecil dah haji dah, besar tak payah haji lagi dah. Macam tu, ya. Okey, kita teruskan lagi 735. Siapa nak baca? Wa anhu. Dari siapa ni? Ya, catatkan 735. Hadis sah. Matan, perempuan yang naik haji wajib ada mahramnya. Hukum sebagai satu ketentuan. Baik. Hadis ini menerangkan tentang mahram, ya. Kita dah biasa sebut muhrim, ya, berpuluh tahun. Ya, ustaz-ustaz dulu tak pernah menegur. Ya. Sebut muhrim. Ya. Padahal muhrim tu orang berihram. Ya. Ya. Yang betul apa? Mahram, ya. Jadi ya, diterangkan bahawa, ya, mahram ini, ya, salah satu daripada wajib untuk wanita ya, mesti ada mahram, ya. Jadi contoh seorang, ya, lelaki ini mengatakan kepada Nabi, isteri dia pergi haji tapi dia ni dah mendaftarkan diri untuk peperangan, ya, artinya adalah beberapa peperangan yang dia dah daftarkan diri, ya. Jadi apa kata Rasul? Ya, pergi berhajilah bersama isterimu. Jadi tak boleh isteri itu ditinggalkan tanpa mahram. Jadi artinya seorang wanita nak berpergian, ya, perlu ada mahram. Ini mahramnya. Itu adalah kewajipan dalam syariat, ya. Kalau biasa sekarang ni, ya, umrah, ya. Biasa umrah terkadang suami dia tak pergi, isteri dia saja pergi. Ya, tapi seandainya dia ada grup wanita-wanita,
ya, yang suami dia persetujui, tak ada apa, boleh, ya. Mana suami dia mempersetujui kerana ada kawan-kawan yang sama dengan dia, kawan-kawan wanita yang sama dengan dia, ya, itu tidak ada salah. Biasa dalam agensi-agensi ini, ya, dapat satu lelaki itu jadi mahram semua. Terkadang macam tu, ya. Jadi 736, silakan. Ya, kita tinggal 2 hadis lagi. Ya. Silakan. Dan darinya. Okey, sila. Satu lagi. Dan dari tatawuk tu sunat, ya. Bahasa tatawuk tu kena ingat, ya, sebab dalam fiqh kadang sebut solat tatawuk, solat sunat. Haji tatawuk, haji sunat, ya. Satu lagi air yang kecil sikit tu. Okey, sekarang catatkan 736 dulu. Hadis boleh dipakai. Matan, lihat hadis 732 dan 733. Matan, ya. Matan lihat hadis 732 dan 733. Hukum sebagai satu ketentuan, ya. Maknanya berkaitan dengan menghajikan orang lain, ya, samalah dengan yang kita bicarakan tadi, ya, yang bertentangan dengan ayat Quran. Lagi 737 dengan 738, ya. Catatkan sekali 737 dengan 738 hadis sah. Matan menerangkan bahawa kewajipan haji hanya satu kali seumur hidup. Hukum sebagai satu ketentuan. Jadi, ya, pertanyaan Aqra' bin Habis ni, Aqra' bin Habis, ya, dia kata, apakah tiap-tiap tahun ya Rasulullah? Ya, kalaulah Nabi jawab iya, jawabnya sakit juga kita. Tiap tahun kena pergi haji. Ya, tapi Nabi katakan, ya, yang wajib hanya marratan, sekali. Ya, fama zada fawa tatawu, maka apa yang lebih itu adalah sebagai tatawu, iaitu sunat. Ya. Jadi itu saja untuk kuliah hari ini. Mudah-mudahan kita dapat manfaat dari pelajaran itu. InsyaAllah akan datang kita masuk bab miqat, ya, bab miqat haji. Okey, itu saja. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim.